Datuk Yang Pergi-Ketua, seterusnya isu pendatang asing tanpa izin masih lagi menghantui negara kita. Kita tidak nafikan usaha pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Jambatan Immigration dalam menandangi isu ini. Namun di sini saya ingin suarakan kegusaran masyarakat terutamanya di sekitar Bukit Beruntung, Hulu Selangor, ketenteraman awam diganggu gugat oleh kehadiran pendatang tanpa izin yang bebas ke mana-mana dan keluarga juga berasa tidak selamat apabila berada di luar rumah. Oleh yang demikian, pertanyaan buat Kementerian Dalam Negeri, berapakah ramai sehingga kini parti yang ditangkap di sekitar Hulu Selangor dan berapakah orang yang telah dihantar balik ke negara asal mereka? Adakah sebarang tindakan diambil terhadap majikan yang mengaji parti ini? Apakah langkah kerajaan bagi mengawal selia kemasukan parti selain daripada penguatkuasaan? Dan sejauh manakah keberkesanan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kementerian? Tuan Ketua, Yang Berhormat Padang Serai, Hulu Selangor, setiu bertanyakan berkenaan inisiatif kementerian dalam mengekang kemasukan parti. Bilangan parti yang ditangkap di Hulu Selangor, bilangan parti yang telah dihantar pulang dan juga tindakan ke atas majikan yang menggajikan parti dan juga kemasukan parti semasa Majlis Solidariti melibatkan Yang Berhormat Pekan. Seperti ahli-ahli Yang Berhormat sedia maklum, Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Immigration Malaysia sentiasa komited dalam memastikan isu keberadaan parti di dalam negara dapat ditangani secara berkesan dengan mengambil tindakan penguatkuasaan secara berterusan di seluruh negara. Sepanjang tahun 2017, sebanyak 16,737 operasi telah dilaksanakan dengan tangkapan seramai 48,464 orang parti. Pada tahun 2018 pula, sebanyak 14,724 operasi telah diadakan dengan tangkapan seramai 48,372 orang parti, dan pada tahun 2019 sebanyak 17,536 operasi dengan tangkapan seramai 51,300 orang parti. Manakala pada tahun 2020, tahun ini, bagi tempoh 1 Januari hingga 23 Julai 2020, sebanyak 4,615 operasi telah dilaksanakan dengan tangkapan seramai 18,092 orang parti. Selain daripada tindakan penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh agensi-agensi penguatkuasaan secara bersepadu, pihak kementerian melalui JIM atau Jabatan Immigration Malaysia memperkukuh kawalan kemasukan warga negara asing ke dalam negara melalui beberapa tahap kawalan dan saringan yang ketat seperti berikut. Pertama, kuasa yang diberikan kepada pegawai immigration di pintu masuk untuk menyemak beberapa kriteria seperti kesahihan dokumen perjalanan, pas atau permit, tujuan kemasukan dan sejarah kemasukan ke Malaysia sebelum menentukan tempoh keberadaan warga negara asing di Malaysia. Dan kedua, tapisan awal dan saringan keselamatan ke atas semua warga negara asing yang memasuki Malaysia menggunakan sistem pengkalan data yang berintegrasi dengan pelbagai agensi penguatkuasaan seperti semakan melalui senarai SHARP atau Suspect List dan pengambilan data cap jari biometrik dan semakan butiran biodata serta dokumen perjalanan melalui Stolen and Lost Travel Document System atau SLTD yang dibangunkan oleh Interpol. Dan ketiga, pengambilan maklumat biometrik warga negara asing untuk kemasukan ke dalam negara untuk rekod JIM. Selain daripada itu, boleh bagi laluan? Sekarang ke bila? Sekejap penjelasan. Selain daripada itu, untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, JIM telah melaksanakan tindakan pengusiran dan penghantaran pulang parti ke negara asal bagi membendung isu perjumlahan parti di negara ini. Bermula 1 Januari hingga 24 Julai 2020, JIM telah menghantar pulang seramai 20,297 orang tahanan parti ke negara asal masing-masing. Tindakan penghantaran pulang ini melibatkan antara lainnya
seramai 5,613 orang warga negara Indonesia, 3,990 orang warga negara Myanmar, 2,664 orang warga negara Bangladesh dan selebihnya warga negara daripada beberapa negara lain. Bagi kesalahan majikan yang dikesan menggajikan parti, tindakan undang-undang boleh diambil di bawah Akta Immigration 1956-63, di mana majikan akan didakwa di bawah 4 kesalahan utama, iaitu di bawah Section 55A untuk kesalahan membawa masuk parti secara tidak sah ke dalam negara, Section 55B untuk kesalahan menggaji bukan warga negara yang tidak memiliki suatu PAS yang sah, Section 55E untuk kesalahan membenarkan parti masuk dan tinggal di premis, dan juga Section 56(1)D untuk kesalahan melindungi parti. Di samping itu, majikan juga boleh didakwa di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007, Pindaan 2010, ATIPSOM. Untuk makluman tuan yang dipertua, Jabatan Immigration telah mendakwa seramai 980 orang majikan pada sepanjang tahun 2018. Seterusnya, dakwaan melibatkan seramai 1,052 orang majikan pada tahun 2019, manakala pada tahun 2020, iaitu sehingga 30 Jun 2020, seramai 261 orang majikan telah didakwa di mahkamah atas pelbagai kesalahan immigration tersebut.